Cuma mau bilang kau itu sapu jantung, sapu nadi. Saya cuma mau deket koi. Sesutra mau pergi cari yang lain karena senyaman dengan koi. Kau itu sapu jantung. Itu dia tadi diberi gelaran Queen of Part-Time, melakukan lebih daripada 5 ke 6 kerja untuk orang kata kelangsungan hidup dan mencari rezeki yang halal. Memang queen lah ya, memberi inspirasi kepada semua adik-adik di luar sana. Bersama kita pada hari ini di studio ialah adik Nurin Adlina Abdul Halim, Ratu Kerja Sambilan. Apa khabar adik? Kau baik. Terima kasih kerana jemput Nurin. Sama-sama sudi bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Dan kalau di sini Ratu, di sebelahnya mestilah Raja. Kita bersama dengan Encik Fazli Yusof, seorang perunding motivasi yang tak asing lagi di set WHI. Apa khabar Encik Fazli? Alhamdulillah sihat. Ini first time lah kan kiranya kembali ke studio semula? Betul? Second time. Second time. Okey, Alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak bercakap tentang kerja sambilan. Dan kalau kita tengok tadi video TikTok yang adik Adlina kongsikan tu, lebih daripada 5 pakaian yang ditukar. Bermakna lebih daripada 5 pekerjaan juga yang dilakukan. Ya. Sekarang ni berusia 22 tahun. Ya, betul. Mungkin boleh kongsikan Adlina, masih lagi bergelar seorang mahasiswi tetapi bekerja untuk mendapatkan rezeki. Mungkin untuk menampung keluarga? Boleh kongsi? Okey, untuk bagi saya, bekerja sambilan ni bukanlah untuk mendapat keuntungan semata-mata. Sebab saya pentingkan pengalaman. Kalau dah pengalaman ni kita banyak, benda itulah yang mengajar kita untuk menjadi seorang yang lebih profesional, yang lebih matang daripada segi kehidupan. Macam kita tahu sekarang memang kehidupan ni memang susah. Memang banyak duit yang kita gunakan, memang banyak yang perlu kita ada duit. Dan daripada kerja sambilan inilah yang kita perlu cari duit, poket, sementara kita mendapat kerja yang tetap. Jadi inilah yang menyebabkan saya rasa saya perlu buat. Lagi-lagi sekarang memang kelas online, lagi banyak masa yang terluang. Jadi saya gunakan masa itu sebaiknya untuk kerja part-time. Bagus Nurin ni. Gunakan masa yang ada bukan saja-saja, tapi juga untuk bekerja dan mendapatkan pengalaman. Baik Encik Fazli, selain daripada pengalaman, selain daripada duit tambahan kan ataupun duit poket, apa lagi antara kelebihan bekerja sambilan ni? Terima kasih. Menarik sekali sebab bagi saya kerja sebelum graduasi, kita dapat idea tentang kehidupan lebih awal. Berbanding orang yang menunggu sijil hari convocation baru nak meneroka alam di luar sana, mungkin dia tak dapat idea. Kan? Jadi apa ideanya? Ada IDEA. Yang pertama I adalah interaksi. Dia akan, orang yang bekerja part time ni dia berinteraksi dengan dunia sebenar. Kan kalau di kampus kita berinteraksi dengan kawan-kawan, dengan lecturer, itu saja, makcik kantin sekali-sekala. Tetapi bila kita bekerja, kita berinteraksi dengan pelanggan yang marah, betul kan? Pelanggan yang cerewet dan sebagainya. Ini akan membina idea tentang kehidupan. D adalah duit. Duit adalah sumber yang mana kalau kita gunakan dengan betul, dia akan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan sebenar lebih baik. Dan yang ketiga adalah E adalah experience. So, pengalaman itu penting. Tengok tadi Ratu part-time kita bercakap dah macam pengacara tu. Tercabar ya. Dengan experience, kita akan dapat pengalaman, itu akan mematangkan kita. Dan yang keempat, A adalah arah tuju. Saya percaya bila kita mula bekerja, kita akan tengok dunia luar. Kita akan faham gelagat orang, industri mana dan sebagainya. Jadi masa kita belajar tu, kita dah tahu kita mana industri yang sesuai dengan kita, yang kita minat, sesuai dengan pembelajaran kita di universiti. Jadi ini akan menyebabkan kita ada arah tuju. Ada orang nak graduasi masih tak tahu lagi kan, nak pergi mana, nak kerja apa, nak buat apa. Tapi bila orang tu kerja lebih awal, secara part-time, maka dia akan nampak idea tentang kehidupan. Orang kata kalau zaman belajar ni, kalau tak didedahkan lebih awal dengan dunia pekerjaan, nanti terkejut. Bila masuk alam pekerjaan, itu adalah alam yang sebenar. Dan untuk Adlina sendiri, mungkin ramai yang tertanya-tanya juga, macam mana sebenarnya Adlina membahagikan masa? Sebab untuk membuat kerja sambilan ni, nama pun kerja sambilan. Pastinya ada sesuatu yang lebih utama yang kita perlu fokuskan. Jadi bagaimana dari sudut pembahagian waktu tu? Okey, untuk pembahagian waktu, kita kena tahu tak semestinya saya terus buat banyak kerja, jadi saya pandai manage masa. Tak, kita kena cuba. After kita cuba, kalau plan A tak jadi, kita buat plan B.
tak semestinya dalam satu hari tu kita buat satu benda je. Tapi yang pentingnya kita fokus kepada pembelajaran lah. Kalau dalam satu minggu tu kita manage siap-siap. Kalau weekday tu untuk masa kita belajar. Kalau hujung minggu ada 3 hari ataupun 2 hari masa terluang, kita cari kerja untuk fokus dan bagi manfaat dekat orang kat luar sana. Sebab memang cukup matang lah pada usia 22 tahun kan. Tapi Nurin pun dah bekerja lebih daripada 6 pekerjaan. Pengalamannya macam-macam. Tetapi apa sebenarnya minat Nurin? Macam tadi Encik Fazli ada katakan kan, bila kita dah kerja macam-macam ni, baru kita tahu apa sebenarnya minat kita. Kalau Nurin? Kalau Nurin suka bekerja sebab kita dah tahu kerja tu kita akan dapat income. Kalau bisnes pun sama. Nurin pun ada juga buat bisnes. Dan kalau kita buat bisnes tu, kita akan dapat orang cakap dapat give and take. Kita buat dan kita dapat benda tu. Sama juga macam kerja. Kita kerja, kita dah tahu dah hujung bulan kita akan dapat duit. Itu yang minat Nurin sebenarnya, untuk kumpul duit banyak mana pun, sebab nanti kita tahu akan datang tak ada siapa pun yang akan tolong kita. Kalau kita ada duit, kita boleh tampung diri kita sendiri. Nanti kalau kita tak ada duit, tak ada siapa yang boleh tolong diri kita melainkan diri kita sendiri. Ya, betul. Okey, baik Encik Fazli. Now, let's get real kan Encik Fazli. Sekarang ni dengan zaman pandemik, dan dilaporkan sehingga tahun lepas lebih daripada 100,000 orang kehilangan pekerjaan. Nak mencari rezeki itu pun dah menjadi dah bukan lagi untuk kelebihan, tetapi lebih kepada survival. Dan kalau kita nak bandingkan Encik Fazli, zaman dahulu kalau fresh grad gajinya 1,800 pada ketika itu, zaman sekarang pun tidak ada bezanya Encik Fazli. Tapi dengan kos sara hidup yang lebih tinggi dan sebagainya. Jadi adakah budaya kerja sambilan ni adalah sesuatu yang perlu kita banggakan kerana ini adalah normalisasi sekarang ni, ataupun ianya adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan semula? Sebab kalau kita asyik bekerja kan Encik Fazli, bagaimana dengan keluarga kita, anak-anak kita? Ya, betul. Bila kita merancang hidup, kita merancang berdasarkan keadaan. Ya? Kalau keadaan sedang mewah, maka perancangannya mungkin sesuai dengan keadaan mewah. Apabila keadaan berada dalam keadaan krisis, maka kita merancang seperti dengan keadaan sekitar itu, kan? Suasana yang kita sedang berada pada ketika itu. Dan memang kalau bagi mereka yang masih belajar, memang kajian dibuat oleh HSBC sebenarnya. Ada satu kajian dibuat oleh HSBC Malaysia. Didapati kajian ini terhadap 10,000 orang ibu bapa, terhadap 1,500 orang pelajar di Malaysia. Didapati sebahagian besar menghadapi kekurangan duit berbanding apa yang mak ayah bagilah. Dan kalau ikutkan kajian ini, ibu bapa membelanjakan RM24,100 untuk pendidikan anak-anak mereka setiap tahun. Tetapi berapakah keperluan sebenar anak-anak ikut kajian ini? Tak tahu berapa? RM67,600 setahun. Itu nampak lebih tak? dari 2 kali ganda, 3 kali ganda. 3 kali ganda. Ya. Terima Jadi kasih. sebab itulah mereka dapati pelajar membuat kerja sambilan, ya, part time ini. Dan kita tahu mak ayah kita pun menghadapi keadaan yang sukar, kan. Jadi mungkin ini salah satu cara pelajar untuk membantu situasi mak ayah mereka, kan. Tapi dengan syarat dia ada kematangan kewangan lah. Sebab duit ini dia bukan sumber kejahatan, tapi dia sumber. Dia boleh jadi sumber kebaikan, kematangan, amal kebajikan, dia boleh jadi sumber kejahatan, ya. Yang menentukan adalah kematangan kita. Betul. Jadi balik pada soalan tadi, yes, bila kita dalam keadaan sukar, kita buat cara sukar, kan? Dan bila begini, walaupun kadang-kadang kita kerja part time nampaknya tak nampak hebat, tak nampak gah, tetapi kita dapat pengalaman, kita dapat kematangan, dan kita dapat pendedahan untuk memahami supaya bila habis keadaan krisis, kita bersedia untuk terbang tinggi, insya-Allah. Ya, betul tu Cik Fazli. Kalau kita lihat kan, bukan semua orang rajin dan berani untuk bekerja sambilan, terutamanya pada usia yang muda, takut nak menghadapi dengan masyarakat kan, untuk bersosial dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat Nurin dah ada macam-macam kerja, macam-macam pengalaman. Apa antara cabarannya dan pengalaman ataupun memori yang tak dapat Nurin lupakan? Okey, bagi untuk memori yang tak dapat dilupakan, ada Nurin cerita sikitlah. Ada satu kisah ni, Nurin tengah mop lantai. Sebabkan memang tu adalah rutin kita. Bila mop lantai tu kita tengah penat. Lepas tu kita berhenti sebentar. Nurin berhenti, Nurin pegang mop tu,
Lepas tu ada seorang pakcik lalu. Bila pakcik tu lalu, dia tegur. Dia cakap, itulah lain kali orang suruh belajar tinggi-tinggi. Jadi benda tu rasa macam tersentak. Sebab dia tak tahu kita ni siapa. Tapi dia tegur tu macam perspektif kita kerja sambilan ni macam teruk sangat kau kerja ni, macam tu rasa. Padahal dia tak tahu pun background kita macam mana. Tapi benda tu lah yang membuatkan Nuri rasa lagi nak membuktikan yang kerja sambilan ni bukanlah kerja yang sia-sia. Bukanlah kerja yang orang anggap benda tu rendah. Sebenarnya benda ni lah yang mematangkan lagi hidup kita. Betul. Sakit hati pula dengar apa yang kata Pakcik Ikan tadi. Tapi kan Cik Fazli, inilah sebenarnya antara stigma ataupun kata-kata negatif yang sering kali dilemparkan kepada mereka yang nak bekerja lebih daripada satu pekerjaan, yang nak membuat kerja sambilan. Kadang-kadang tu kekuatan tu dah ada, tetapi bila ada tomahan ataupun kata-kata negatif ni, sebenarnya ni yang menarik kita ke bawah dan kita tak nak pun, tak mampu nak pergi ke depan. Bagaimana sebenarnya kita tak perlu pun mendengar kata-kata negatif daripada orang luar ni. Yang penting kita buat tu, kita tahu apa yang kita lakukan dan untuk siapa kita lakukan. Ya, betul. In fact, kajian di National University of Singapore didapati 1/7 pelajar-pelajar di NUS 1/7 kerja full time. Okey. Bukan part time, ya. Part time-nya berapa persen kat sini dia cakap 45% part time job dan 13% full time job. Dan mereka buat kajian lagi apa sebab mereka ni bekerja. Didapati the reason kenapa mereka bekerja adalah saya baca kat sini they are doing it to save for the future, and itu 38%, 35% kata to avoid being in debt, dan dikata 53% mengatakan kerja part-time, kerja ini menyebabkan motivating factor untuk boost their employment prospect after university. Itu penting tu, ya. Dan 41% mengatakan bahawa mereka rasa optimis untuk mendapat employment prospect in the future. So nampak tak, biasanya bila seorang pelajar mula mendedahkan dirinya kepada kerja-kerja di luar, dia lebih yakin untuk berhadapan dengan industri dan berhadapan dengan dunia luar. Jadi memanglah dia ada kontra dia adalah kesan negatif tu ada. Itu kena uruskan. Nanti kita bincang kalau ada masa. Tak sabar kita nak tahu tu, dan pastinya penonton juga nak tahu apabila kita bekerja sambil, misalnya ada yang bekerja sambil belajar, ada tekanan-tekanannya juga bagaimana untuk menghadapinya. Tapi sebelum itu, ayuh kita lihat apa pendapat rakan-rakan kita di luar sana mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Saya lebih suka untuk bekerja as a part-time worker. Dia dapat menambahkan duit poket saya dalam membantu saya dalam kehidupan sebagai seorang pelajar, dapat meringankan beban keluarga saya sebab saya ada adik-adik kecil lagi di bawah saya. Saya lebih prefer untuk membuat kerja part-time sementara nak tunggu tawaran sambung belajar saya ataupun tawaran pekerjaan tetap lah. Dapat juga meringankan beban kodi beberapa kita sebab kita dah kerja part time. Jadi kalau kita nak sambung belajar, at least kita dah ada simpanan sendiri. Bagi saya lebih prefer untuk bekerja ketika saya ada masa lapang. Benda ni penting untuk menambahkan saya punya pendapatan. Saya sebagai student tak banyak sangat pendapatan selain daripada pinjaman ataupun beasiswa. Bagi saya, sebabnya kita boleh fahami bagaimana dan realitinya suasana alam pekerjaan. Dan dari situ juga kita boleh belajar benda baru which is luar daripada bidang kita sebelum ini. Kalau saya memang akan benarkan anak-anak saya bekerja part-time, tapi kena tengok jugalah masa yang sesuai. Saya nak diorang ada rasa tanggungjawab dan diorang independent. Diorang nak duit, nak beli something, biar diorang belajar untuk earn the money sendiri. Saya bagi je anak-anak saya bekerja sambilan, tapi tengok keadaan. Biar mereka mencari pengalaman betapa susahnya nak mencari keuangan. Tapi kadang-kadang risau juga sebab takut anak-anak ni akan menjadi alpa kerana terlampau gembira mendapat gaji ataupun wang hingga lupa pelajaran. Itu dia tadi sedikit sebanyak kata-kata daripada responden kita tentang topik kita pada hari ini, dan rata-rata memberi maklum-malas positif tentang kerja sambilan ni kan. Tapi Encik Fazli, macam yang kita katakan tadi, walaupun banyak kesan-kesan positif, ada juga kesan-kesan negatif sekiranya kita terlalu mengambil berat tentang kerja sambilan ni.
Mungkin Cik Fazli boleh kongsikan Ya, betul. apa sebenarnya antara kesan-kesan negatif tu? Saya teringat masa belajar di matrikulasi dulu, masa muda-muda dulu kan. Masih muda. Ya. Ada kawan-kawan saya yang mula bekerja, lama-lama hilang di matrikulasi. Sebab apa? Sebab kejutan budaya, kan? Apabila ada kebebasan, dulu kan sekolah asrama, tak boleh keluar malam-malam petang, kan? Sebulan sekali je boleh keluar, sekali duduk di matrikulasi, boleh keluar sepanjang masa, bila bekerja, pegang duit. Ini masalahnya bila tak ada kematangan, ya. Bila ada terlalu bebas, tak cukup kematangan, ia boleh menjerumuskan seseorang ke lembah kehancuran, ya. Itu agak bombastik. Tapi idenya adalah saya nak bagi tip mudah lah, part time. Tipnya adalah part time, ya. Kalau nak kerja part time, tipnya adalah part time. PA maksudnya pandai atur. Arti rutin dan tugasan. Okey. Kalau tidak berterabur kat kerjanya, assignmentnya mana, kan? Testnya mana, kena pandai atur rutin dan tugasan. Itu wajib, ya. Saya dulu kat universiti pun bekerja juga, kan. 10,000 satu semester. Wah. Kerja apa nanti saya bagi tahu. Yang seterusnya, apa tadi dah part kan? TIME adalah tetapkan intention kita, ya. Itu yang tadi risau, ibu tadi risau. Betul, kan. Kalau dah pegang duit, ada kebebasan, takut terlupa tugas utama. Itu belajar. Jadi niat kena tetapkan, nak belajar, nak selesaikan, niat aku kerja adalah untuk matangkan diri, untuk jadi lebih baik, bukannya jadi liar dan sebagainya. Itu tetapkan intention dan manfaatkan energi. Apa maksud manfaatkan energi? Kita tahu bila kita kerja, kita penat, masa kita limited, kita manfaatkan sebanyak mungkin. Jadi berita baik, bila kita busy, sibuk, sebenarnya sibuk tu kadang-kadang menyebabkan masa lebih banyak kualiti dia berbanding dengan terlalu lapang masa, nanti buat ke laut ke mana, kan? Sebab itu buku pertama saya tahun 2003, tajuknya Mengurus Kerja dan Waktu, hanya orang sibuk ada masa. Sebab apa? Kadang-kadang orang yang terlalu banyak masa lapang ni, satu benda tak siap kerja. Sebab tak jadi terlalu kerja. lapang. Tak jadi kerja, ke laut semuanya. Pandai atur, itu yang dapat antara yang Encik Fazli kongsikan. Bagaimana pula dengan Nurin? Kan bekerja dah macam-macam, tapi pada usia yang muda ini kematangannya berbeza dengan mereka yang lebih berusia. Macam mana Nurin atur dari segi kewangan, dari segi masa? Adakah ibu bapa juga yang memberi dorongan dan juga tunjuk ajar kepada Nurin? Ya, memang ibu bapa lah yang utama sekali. Kalau kita nak minta kerja pun, kita kena minta dengan ibu Umi dan ayah saya sendiri pun kena bagi tahu dia detail kerja dekat mana, tempat tinggal ada ke tak, gaji berapa, berbaloi ke tak kerja tu, macam mana dengan belajar. Kalau kita dah tahu detail dia, dah bagi dia orang tak risau, kita kerja tu pun dengan perasaan yang nyaman. Lepas tu lepas kita balik tu, kita sambung belajar balik. Jadi benda tu dah terbiasa. Kalau kita mula untuk kita buat tu, memang benda tu rasa awkward. Tak tahu nak buat assignment ke, nak pergi kerja. Rasa kerja lagi seronok. Tapi kita kena pandai sebab utama dia adalah belajar. Betul. Sebab tu dia namakan part time macam Encik Fazli dapat beritahu. Menarik. Dan ibu bapa Nurin sendiri kan ada tak meletakkan syarat kalau Nurin nak bekerja, tak kisahlah kerja apa sekalipun, semasa belajar ada syarat-syarat yang Nurin kena fulfill dulu? Tak ada. Memang dia bagi tahu kalau apa yang kita nak buat tu kita suka, buatlah. Tapi jangan tinggalkan pelajaran. Sebab setakat ni pelajaran ni masih okey. Jadi diorang tak melarang untuk Nurin melakukan apa yang Nurin suka sebenarnya. Baiklah, kalau kita lihatkan memang cukup matang. Suka saya tengok. Baik, Encik Fazli, bukan semua orang bekerja sambilan ni sebab nak pengalaman saja. Ramai juga yang bekerja sambilan sebab terpaksa untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Tetapi kerja sambilan yang dibuatnya tu tak minat. Jadi mulalah rasa stres. Apa antara nasihat Encik Fazli? Interesting. Kita kena faham bila kita berhadapan dengan stres. Stres adalah respons semula jadi sistem kita supaya kita upgrade diri kita. Kena faham macam tu. Apa kena upgrade? Pertama, upgrade mindset. Yang kedua, upgrade skill set. Dan yang ketiga, upgrade habit set. Saya bagi contoh. Dia mula bekerja part time, kena masuk kerja pukul 7 pagi. Dia jenis bangun lambat. Dia dapat surat tawaran tu pun dah stres. Sebab apa? Nampak pukul 7 pun dah stres. Pukul 7 dah stres. Sebab apa? Sebab habit setnya tak tepat dan juga mindset terhadap bangun awal berbeza. Betul. So kalau dia tukar
dia tukar mindset, kata wah bagusnya dengan kerja inilah aku mula bangun awal. Maka dia happy berbanding tadi dia stres. Dan dia buat habit baru, bangun pukul 5 pagi every day. Kan? Jadi dia dah tak stres dengan kerja bermula 7 pagi dan dia lebih happy. Contoh satu lagi, dia kerja, bos dia minta dia type 10 muka surat seminit. Dia jenis type pakai 2 jari je kan? Ini untuk A, ini untuk 26 huruf yang lain kan? Dan memanglah 10 page, 10 muka surat 1 minit tu 10 minit, 1 minit 1 muka surat adalah benda yang hampir mustahil. Kerana apa? Sebab skill set, dia tak cukup skill set. Soalannya, ada tak orang boleh type 1 page seminit? Jawapannya ada. Macam mana dengan cara dia menaik 10 jari? Ada orang boleh buat macam tu. Ada orang macam tu. Maknanya kena improve dari segi skillnya lah. lah. Improve dari skill set. Ada banyak benda yang kita stres dulu, sekarang dah tak stres. Sebab apa? Sebab kita dah mahir melakukannya. Jadi setiap kali kita stres, kita kena faham, stres adalah signal semula jadi. Sistem kita. Takkanlah hidung nak bercakap, kena improve hidung kau, kau kena tambah muscle, kau takkanlah ada suara gaib bercakap. So macam mana kita menangani stres ialah kita kena fikir, mesti ada silap mindset aku terhadap benda ni. Mungkin ada skill aku kena develop. Mungkin aku kena ubah rutin aku. Bila kita ubah, benda yang stres sebelum ini adalah stimulus ataupun rangsangan untuk kita upgrade diri kita jadi lebih baik, insya-Allah. Baik. Saya suka apa yang Cik Fazli kongsikan dari mindset, habit set dan juga skill set. Ketiga-tiga set ni yang perlu kita perbaiki untuk membuat kerja lebih daripada satu. Dan di hujung perbincangan kita ni kan, mungkin Nurin boleh kongsikan juga sebenarnya bagaimana untuk menjadi seorang yang multitasking. Sebab daripada apa yang Nurin kongsikan sekarang ni, Nurin adalah seorang yang multitasker. Boleh buat banyak benda dalam satu masa. Tetapi memastikan yang semua kerja itu berjalan dengan baik. Tak adalah orang kata buat separuh jalan. Jadi mungkin ada sesuatu yang Nurin boleh kongsikan juga dengan penonton kita pada hari ini. Silakan. Okey, jawapan dia dah ada dah masa Encik Fazli dah bagi tahu tadi dalam mindset kita. Kita bangun pagi adalah waktu yang hari baru. Setiap kita bangun pagi, hari itu adalah hari baru. Jadi mindset kita set kita nak apa satu hari itu. Kalau kita set kita nak tidur je sepanjang hari, kita tak dapat apa-apa. Memang tidurlah. Jawapan dia. Kalau niatnya yang tu ya. Kalau niatnya yang tu. Tapi kalau kita niat, kita dah setkan dah. Pagi ni aku nak buat assignment. Malam aku nak kerja. Jadi benda tu akan teratur. Jadi untuk lebih memudahkan, kita buat jadual waktu. Tapi tak semua orang dia terlalu busy sampai dia tak sempat untuk buat jadual. Jadi kita kena manage mindset kita sendiri. Kalau kita dah tahu kita nak buat apa esok, kita teruskan buat. Jangan sampai kita tergedala. Kita duduk atas katil je, tak buat apa-apa. Jadi benda tu tak bergeraklah. Sebab tu kita kena jadi multitasking. Apa yang Nurin kongsikan, saya teringat. Orang kata tulis goal untuk 5 tahun akan datang, untuk 10 tahun akan datang. Tapi sebenarnya kita juga perlu tulis goal untuk esok hari. Apa yang kita nak capai untuk hari esok. Kalau sebut banyak kali akan jadi doa, akan jadi makbul kan suatu hari nanti. Baiklah, terima kasih banyak kepada Encik Fazli dan Nurin atas perkongsian pada hari ini. Harapnya memberi manfaat kepada semua ibu bapa di luar sana dan juga kepada adik-adik yang pastinya mendapat inspirasi daripada Nurin, dan juga kepada ibu bapa pastinya akan terbuka hati untuk memberi peluang kepada anak-anak mereka menimba pengalaman bekerja secara sambilan. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Nurin, kepada Encik Fazli. Semoga kita dapat berjumpa lagi, dan kepada Nurin terus memberi inspirasi kepada ramai orang. InsyaAllah.